5 cara untuk anda kekalkan tahap motivasi anda yang tinggi. Hai, selamat datang ke MyFit. Nama saya Fuad dan saya akan menjadi coach anda untuk fitness dan wellness. So, pada siapa yang belum like page MyFit lagi, sila tekan butang like sebab saya akan kongsi tips-tips dan ideas untuk menurunkan berat badan dan kesihatan setiap hari. 5 cara. Okey, selalunya banyak orang cakap motivasi ni kan, dia macam saya tak ada momentum saya tak ada motivasi nak mulakan semua. Macam mana tu nak ada motivasi? Lagi satu, saya ada motivasi tapi dia hilang-hilang. Macam mana saya nak adakan motivasi setiap masa? Macam mana tu? So, banyak soalan macam itu tau. Sebab kita ni macam harapkan motivation untuk buat sesuatu, untuk kejarkan impian kita. Betul tak? So, hari ni saya akan kongsi dengan korang semua 5 cara yang korang boleh buat kan, yang korang boleh buat dan amalkan untuk biasakan, untuk dapatkan motivation setiap hari. Motivation ni dia bukan kekal dalam kita selama-selalunya tau. Dia macam ibarat kita mandi. Hari-hari kena mandi kan, nak kena bersihkan badan kan, nak wangi. Motivasi macam gitu. So you nak kena setiap hari dapatkan atau kekalkan. Okay? So kita mulakan dengan pertama. Kita ada 5 cara. Yang first ni sangat important. Okay? Selalu saya tekankan matlamat. Betul tak? Saya sudah cakap matlamat akan ada, matlamat nak kena deadline, matlamat nak kena ada ni, nak kena tu. Selalunya saya akan tekankan part matlamat. So, yang pertama ada part matlamat. Okay, kalau you tak ada goals, okay, kalau you tak ada goals dalam you punya ingatan, in your head, in your mind, you tak ada goals, you tak ada picture dia, macam mana you nak ada motivation? Apa benda yang akan membakar tu, apa tu orang cakap, membara tu, semangat tu untuk kejarkan sesuatu tu, kalau you tak ada matlamat? Betul tak? So you need to have a goal. So first thing, you all semua tahu kan, kita bila nak turunkan berat badan, itu adalah satu goal. Kita nak dapatkan kesihatan yang lebih baik, itu pun satu goal. Betul tak? So tak kira apa matlamatnya, but as long you ada matlamat. Okay? And I believe, saya percaya semua orang ada matlamat, semua orang ada goal. Okay, so hari ni kita bermula dengan the first cara. Kalau korang nampak dekat saya punya kotak hitam, saya ada letak dia punya topik adalah 5 cara untuk kekalkan tahap motivasi anda yang tinggi, sentiasa tinggi. Okay, so matlamat saya pecahkan. Okay, saya pecahkan tiga perkara dalam matlamat. Macam mana you nak buat matlamat tu sentiasa dalam otak? Macam mana you nak buat matlamat tu sentiasa depan mata anda? Okay, first thing is, you nak kena tuliskan matlamat tu. Kita boleh cakap, tapi selalunya kita tak tulis. Saya selalu adakan satu buku, okay, untuk pastikan yang saya selalu akan letakkan notes-notes ataupun segala update atau idea ataupun tips yang saya ada untuk saya mencepatkan proses sampai matlamat tu. Okay, so saya dah cakap tadi, matlamat first thing is tuliskan. Betul? Alright, so bila kita tuliskan tu, kita ada satu confirmation tau. Rasa macam satu plus chop, macam okay, aku nak dapatkan matlamat. Jadi kita tulis. Bila kita tulis, so dalam otak kita pun tertulis, dalam hati pun tertulis, kita nak kejarkan tu. Okay, so yang first memang kena tuliskan. Jadi saya pecahkan yang kedua, tapi dalam masa topik matlamat juga adalah fahamkan your matlamat, fahamkan goals anda. Kalau you tak faham kenapa you nak kejarkan sangat matlamat tu, then situ ada why. So you nak kena ada tu pemahaman terhadap matlamat you. Okay, you need to understand why. Macam contoh, you letak I nak turunkan berat badan di hujung tahun. Okay, you nak kena tahu why, sebab-sebab dia. Contoh you nak nampak lebih yakin, lebih lawa di hujung tahun ni. Mungkin ada event ke, mungkin you nak ubahlah cara hidup ke apa. Tu salah satu sebab. Lagi salah satu sebab, mungkin you nak turunkan berat badan sebab doktor dah pesan. Doktor cakap, kau by hujung tahun ni kau kena turunkan berat badan. Kalau tak, masalah-masalah kesihatan akan timbul. So, itulah sebab dia. So, bila you kejarkan matlamat tu, you nak kena sebab, you nak kena dah faham kenapa you kejarkan. Okay, tu pointer kedua untuk first cara, untuk cara pertama. Okay, yang pointer ketiga untuk matlamat adalah nampakkan. Okay, apa tu nampakkan?
Okay, masalah kita adalah kita cakap, kita tulis, tapi setiap hari kita bangun kadang kita lupa. Kita nak kena ada orang ingatkan kita selalu untuk buat sesuatu baru kita buat, betul. Tapi kita tak boleh harapkan diri kita untuk ingatkan kita diri sendiri, betul. So, macam mana tu cara you nak ingatkan diri sendiri untuk ingat you punya matlamat setiap hari? Cara saya adalah saya adakan post-it Saya suka beli benda ni. Tahu tak yang boleh melekat tu kat tembok ke kat paper ke post-it macam ni? Nampak tak? Saya akan tulis matlamat saya untuk hari tu atau minggu tu, goal yang saya nak capaikan, dan lepas saya tulis kan, saya akan tampal di depan tembok ataupun depan komputer skrin saya. Apa? Sebab bila kita bangun, benda pertama yang kita nak ingat yang kita ada goals nak capai. So bila kita nampak, oh hari ni aku nampak ni, okay, minggu ni aku nak kena habiskan kerja ni, saya akan letak kat situ, okay, hari ni saya nak tolong 5 orang lah, ataupun minggu ni saya nak tolong 5 orang. Saya akan letak depan. So selagi saya tak sampai 5 orang tu, saya akan cari orang daripada orang cik saya. So macam itu. Tu contoh lah, okay. So dalam first cara adalah matlamat, and saya pecahkan, tuliskan, fahamkan dan nampakkan. Okay. So matlamat you nak kena make sure you tulis matlamat you nak kena make sure you faham apa sebab kenapa you kena matlamat tu, dan you nak kena nampakkan matlamat tu setiap hari. Ibarat macam mandi lah, setiap hari you nak kena mandi kot. Sama juga. Okay. So first cara adalah matlamat. Okay. Alright. So kita ada lagi 4 cara untuk kekalkan tahap motivasi anda sentiasa tinggi setiap hari atau setiap minggu. Okay. So kita pergi ke cara kedua. Apakah cara kedua untuk kekalkan you punya tahap motivasi anda? Cara kedua adalah gambarkan kemenangan. So, kalau orang putih, kalau members kita yang non-Malay akan cakap, picture your goal. Betul tak? Pernah dengar tak? Picture your goal. Visualize your goal. Okay, contoh, bulan puasa. Kenapa bila hari raya diorang panggil hari kemenangan? Sebab kita dapat settle 30 hari tu berpuasa. So, bila kita dapat settle 30 hari tu, kan, bila hari raya adalah hari kemenangan. Sebab dia dah gambarkan kemenangan dia. Dia dah nampak dia punya end goal. Dia dah nampak hari raya lah, senang cakap. So, sama juga macam ni. Kalau you kerjakan matlamat you untuk turunkan berat badan, dapat kesihatan yang lebih better, yang lebih baik, then you picturekan macam mana you nampak diri you dalam tempoh masa 5 bulan, dalam tempoh masa 6 bulan, ujung tahun. So, bila you dapat gambarkan, you rasa macam-macam tau. You nak that energy, you perlukan tenaga tu, you perlukan that positive vibe dalam otak you setiap hari. So bila you dapat gambarkan kemenangan, when you picture your goal, visualize, and so you picture your victory. Bila you dapat picture tu victory, you akan dapat lagi semangat, tenaga, lagi tu motivation you setiap hari akan stay. Motivasi anda akan kekal, sentiasa tinggi. Itu yang you nak, betul tak? Alright. Boleh kita pergi ke nombor 3, cara ketiga. Tadi cara satu adalah matlamat, okay. Cara kedua adalah gambarkan kemenangan. Cara ketiga, okay, jom kita masuk ke cara ketiga. Cara ketiga ialah rekod progres anda. Macam mana nak rekod progres anda tu pula? Adakan satu buku nota. Bila you ada buku nota tu, kan, progres apa-apa tak kira pun. Sebab you boleh rekod you punya progres. Contoh berat badan saya 80 kilo. Saya rekod hari Ahad 80 kilo. Hari ni berapa hari bulan, 17 Mei. Okay, done. Minggu depan hari Ahad sebelum raya, tiba-tiba weight turun 75. Aku rekod. Nampak tak? Habis lepas tu dah seminggu hari raya, tulis weight naik 78 sebab makan kuih. Korang suka kan makan kuih hari raya kan? Lantak kuih banyak. Tak apa, seminggu raya kalau lantak. Lepas tu minggu kedua tu ikut sampai workout, make sure saya turunkan weight korang balik. Dah masuk minggu 3, lepas tu masuk minggu 3 pula korang buka balik buku tu pun nak tengok progress aku ni actually turun tau weight aku. Aku ni pula naik seminggu. Apa silap? Bila you dekat nota tu nak tulis tu, bukan setakat progress you nampak, bukan setakat perubahan yang you nampak atau improvement, tapi you boleh buat reflection. You boleh tengok balik, apa silap aku? Nampak? So bila you tahu you punya silap, benda-benda kecil ni you take note, kan, you adjust,
dia akan senang dapatkan you punya matlamat. So, benda-benda kecil ni adalah yang masalah. So, you nampak you punya reflection tau. You tahu tau mana silap, mana tak silap. Yang tak silap kita buat lagi, yang silap kita kurangkan. Okay, so you nombor 4 adalah sambung belajar. You need make sure that you always sambung belajar. You akan terjumpa benda baru. You terjumpa benda baru. So macam saya sendiri, saya ada mentor saya sendiri. Okay, dalam fitness, mentor untuk marketing, mentor untuk kerja yang lain, kerja yang lain. So sendiri-sendiri saya ada mentor dia. Sebab dia akan tolong saya. Kalau saya tak tahu tu, saya tanya dia. Rasa lagi macam mana nak cakap, lagi selamat tau. So bila rasa selamat tu, dia macam confident, yakin, okay aku boleh buat. Kalau you tak yakin, macam nak sambung, nak buat, nak teruskan. Faham tak? So nombor 4 dia sambung belajar, lebihkan knowledge tu. Seterusnya adalah cara kelima, dan ini adalah cara yang terakhir. This is the best and better take note, okay? Better you take note kenapa nombor 5, apa nombor 5. This is one of the factor yang akan membuat anda positive vibe selalu. Letakkan diri anda dalam golongan atau grup yang semangat, yang positif, yang kejarkan sama impian, yang sama pikiran, mindset, mental yang sama. Contoh, you nak turunkan berat badan. Contoh dia adalah you nak turunkan berat badan. So, you cari orang atau kumpulan ataupun golongan orang yang tak turunkan berat badan, yang bersemangat. Ada kan 2-3 orang pun tapi mindset dia sama, macam positif sangat. Macam esok, macam you, contoh you bangun esok pagi, you macam rasa, aku rasa macam nak give up lah. Macam aku try buat tapi sama je, rasa macam tak ada perubahan je. Macam mana Lepas tu kawan dia pula mesej, macam mana hari ni, nak lari tak? Pagi yang lupa makan ni tau, jangan makan lebih dia ingatkan. So, satu, you letakkan you dalam golongan atau group atau members yang sama vibe, yang sama positif dengan you, yang sama mindset dengan you. Tapi at the same time, kalau you tak dapat group tu, atau you susah, walaupun macam macam #alone forever itu kan, tapi orang macam gini pun, diorang ada cara diorang. Saya pernah campur diorang kan. Diorang ada mentor, diorang ada macam coach, diorang ada cikgu, yang diorang akan rujuk selalu, tanya. Contoh dia macam, okay, saya ada mentor, saya ada beberapa mentor, dan topik yang saya akan pergi tu, saya ikut lah siapa mentor tu yang mahir dalam topik tu. So contoh, kalau tentang finance, saya belajar pasal finance dan semualah. So kerja side saya finance semualah, okay, kewangan. Saya akan tanya dia, macam mana nak buat ni, sebab saya dah try, dah cuba, dah apa semua, tapi tak dapat lah dia punya hasil. So macam mana saya nak boleh tak tunjukkan cara saya ubahkan, tweakkan, macam mana saya nak cakap ke, macam mana saya nak handle ke masalah ni, macam mana saya nak tahulah. Nanti dia akan mengajar, but sambil tu dia akan pesan. Mentor-mentor ni atau coach dia akan pesan, dia akan ingatkan. Dia bukan setakat mengajar, tapi dia akan ni. Tapi cari yang mentor betul. But then cari yang betul, yang sangat nak tolong you all. That's the idea untuk bila you nak cari mentor atau coach atau siapa-siapa pun. Alright, so saya harap video ni telah membantu anda. Kalau sudah membantu, bagi saya thumbs up, bagi saya like, share video ni dengan kawan-kawan anda supaya kawan anda semua dapat belajar sama-sama and they get to settle masalah diorang juga. Okay? For whoever yang komen hari ni, like dan join, saya appreciate sangat, sentiasa, and love you all. Kalau ada masa, join saya supaya kita boleh sama-sama turunkan weight together. Alright? Thank you so much for joining. I love you all. Kita akan jumpa lagi insyaAllah dekat live yang seterusnya. Okay, take care and bye guys. Salam daripada MyFit.